Tajuk bab 8 sudut dan garis menentu dan menerangkan kekongruenan tembereng garis dan sudut. Okey, apakah itu garis? Apakah itu garis? Okey, garis yang mempunyai titik penghujung dan mempunyai panjang yang terhingga dikenali sebagai tembereng garis. Jadi tembereng garis ialah satu garis lurus di mana ada awal dan hujung, ada pangkal dan hujung. Kita label sebagai A dan B, contoh dekat sini. Okey, jadi ini dinamakan tembereng garis AB. Tembereng garis AB. Jadi cara untuk mengukur tembereng garis AB adalah dengan mengambil pembaris dan ukur tembereng tersebut bermula dari 0 hingga kita tandakan sampai mana garis tersebut. Okey, katakan garisan ini, untuk lebih jelas lagi kita lihat. Okey, garis ini kita letakkan di pembaris ini di awal. Sekejap, cikgu adjustkan. Okey, pastikan tengah-tengah sebab dia tebal. Jadi kamu lihat di awalnya ialah 0 terletak di A. Okey, betul-betul di tengah-tengah titik ini. Okey, jadi letakkan pembaris di A ni, di penghujung titik, dan B ini okey berakhir di sini. Tak sampai lagi 10. Jadi kita tengok betul-betul 9.8. Jadi tembereng garis AB ukurannya ialah angka ni dulu. Ukurannya ialah 9.8 cm. Alright, macam tu cara mengukur tembereng garis. Seterusnya kita lihat contoh. Jelaskan sama ada tembereng garis JK dan PQ dalam setiap rajah berikut adalah kongruen atau tidak. Apa maksud kongruen atau tidak? Kongruen dekat sini maksudnya sama. Okey, contoh dekat sini terdapat dua soalan dekat sini, dan sini sebenarnya ini contoh cikgu bagikan dan ingin tanya kamu. Okey, JK, garisan ini ialah tembereng garis JK dan tembereng garis PQ. Kedua-duanya adalah 5 cm. Jadi kedua-duanya adalah bersifat kongruen kerana JK sama dengan PQ. Panjang JK sama dengan panjang PQ, jadi ianya adalah kongruen. Okey, untuk soalan 1 kita lihat ada dua tembereng garis, iaitu tembereng garis PQ dan tembereng garis JK. Adakah kedua-duanya sama? Kita lihat berapakah nilainya. Okey, panjang PQ bernilai 3.6 cm, manakala panjang JK bernilai 3.8 cm. Jadi panjangnya tak sama. Jadi kita buat simbol tidak sama dan kita mesti tulis sini tidak. Kedua-dua tembereng garis ini tidak kongruen. Okey, itu dua contoh. Seterusnya, okey, kita kena tahu apakah itu sudut. Okey, apakah itu sudut? Contoh dekat sini, sudut ialah pertemuan antara dua garis lurus. Contoh dekat sini, ini dinamakan sudut E, ataupun kita boleh tulis sudut DEF, ataupun kita boleh tulis sudut DEF. Okey, DEF. Okey, dekat sini kita boleh wakilkan sudut dalam bentuk begini. Okey, sudut E sama dengan sudut
DEF sama dengan sudut DEF. Okey, E mesti di tengah-tengah kerana sudut yang kita nak kira ni berada di sini. Okey, sudut yang kita nak kira ni berada di sini, jadi kita kena ambil huruf E sebab E ni berada di tengah-tengah. Jadi kita baca DEF ataupun lagi satu FED. Okey, kita tidak boleh baca DFE, tak boleh sebab sudut yang kita lihat tu adalah di dalam ni. Okey, di dalam ni. Okey, seterusnya tentukan sama ada, okey, sini ada soalan, tentukan sama ada sudut RST dan sudut XYZ dalam sejak rajah berikut adalah kongruen atau tidak. Jadi adalah sama atau tidak, terangkan. Okey, jadi kita lihat contoh dekat sini, sudut RST. Jadi kita tulis sudut RST dengan sudut XYZ. Okey, kita lihat nilai dia sama tak? 48, 48. Okey, jadi sudut ni sama. Jadi sudut ini kongruen. Okey, seterusnya soalan 1. Okey, sudut dekat sini ada dua, iaitu sudut RST dan sudut XYZ. Okey, jadi kedua-duanya mempunyai dekat sini nilai 120, 120. Jadi kedua-duanya sama. Jadi sudut ini adalah sudut kongruen. Okey, soalan nombor 2. Okey, dekat sini ada sudut RST, yang sebelahnya ialah sudut XYZ. Okey, kita lihat bacaannya di sini ialah 72, manakala sini 76. Jadi kedua-dua sudut ini tidak sama. Jadi kalau tidak sama, kita boleh kategorikan dia sebagai tidak kongruen. Okey, tidak kongruen. Seterusnya, soalan 3, sudut RST dan sudut XYZ. Jadi kita lihat sudut yang berada di sebelah sini ialah 235, manakala sudut XYZ ialah 235, jadi sama. Jadi dekat sini kita dah akan dapati sudut tersebut ialah kongruen kerana sudut tersebut sama. Seterusnya, okey, bagaimanakah kita mengukur sudut? Kamu boleh ambil jangka sudut. Okey, kita lihat ada dua garis, iaitu DE dan garis EF. Jadi jangka sudut ni kamu mesti letak di tengah-tengah bahagian E. Okey, pastikan di sini. Pastikan pangkal yang di tengah-tengah ni di hujung ni. Okey, apabila kita dah pastikan di sini, jadi kita boleh mengukur dengan menggunakan protektor ataupun jangka sudut. Jadi kita harus letakkan di bahagian yang mendatar. Okey, contoh F ni kita kena letakkan di bahagian kosong. Jadi kalau kamu kira 0, 10, 20, 30. Jadi dekat sini 30 dia lebih sikit. Jadi kamu tandakan dekat sini. Kamu lihat dari protektor ni 30 berapa? Dengan tepat 1, 2. Okey, 2, 32. Jadi sudut, kamu boleh tulis dekat sini, sudut DEF ialah 32 darjah. 32 darjah, ataupun kita boleh tulis sebagai sudut DEF sama dengan 32 darjah. Ada dua cara kita boleh tulis. Okey. Seterusnya, okey, kita lihat jenis sudut. Okey, di sini dia dah beri gambar protektor dengan gambar sudut. Okey, di sini dapat dua garisan, satu garisan melintang dan satu garisan menegak ataupun mencancang. Okey, antara dua garisan ni, okey, terdapat satu sudut. Jadi kita ambil protektor, ukur dari kosong. Kamu baca, kalau kamu letakkan di sini, letakkan protektor di sini, baca dari kosong. Kosong ni skala dia di luar.
Okey, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Jadi kamu kira dari 0 ke 90. Jadi sudut ini ialah sudut, kita panggil sudut tegak. Sudut tegak bernilai 90 darjah. Seterusnya, okey, gambar ni pula menunjukkan satu garisan mendatar. Jadi satu garisan mendatar ataupun satu garis lurus dari 0, jika kita kira sama ada dari kiri ataupun ke kanan. Kalau dari kiri 0, 90 hingga ke garis ini, kita akan dapati kiraannya ialah 180. Begitu juga jika 0 dari sini, skala yang di dalam ni, jika kita kira skala yang di dalam ni 0, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dan sampai sini, nilainya ialah 180. Jadi menunjukkan dekat sini, gambar ini menunjukkan ukuran pada garis lurus yang bersudut 180. Satu garis lurus mempunyai sudut 180. Seterusnya, gambar ini, jika kamu lihat, ada dua garisan yang bertemu di sini. Tengah-tengah ni dia dah beri nilai. Kalau kamu ukur daripada 0 sini sehingga 40, 50, 90, 10, 20, 30, 40, 50 hingga sini ialah 59 darjah. Jadi gambar ini menunjukkan ukuran pada garis lurus. Bukan garis lurus Gambar ini menunjukkan ukuran pada garis yang bersudut 59. Sudut ini bernama sudut oleh kerana dia kurang daripada 90. Di sini 90, tapi garisan ni tak sampai 90. Jadi kita panggil sudut ini ialah sudut tirus. Sudut ini ialah sudut tirus. Seterusnya, gambar ini menunjukkan ukuran pada garis yang bersudut. Jadi kamu lihat, kalau kamu kira dari 0, kita akan dapati nilainya ialah 101. Jadi dia lebih dari 90. Kalau 90 di sini, tapi dia dah lebih dari 90. Jadi bersudut ni, gambar ini menunjukkan ukuran pada garis yang bersudut 101 darjah. Sudut ini bernama sudut cakar. Lebih dari 90 darjah tetapi kurang daripada 180 darjah. Seterusnya, anggarkan panjang setiap tembiring yang berikut. Seterusnya, ukur panjang tembiring garis itu. Jadi panjang anggaran dekat sini kita agak-agak mungkin dalam 3 cm agaknya. Jadi panjang sebenar kamu kena ukur dengan menggunakan pembaris. Jadi ambil pembaris dan ukur. Letakkan pembaris di sini. 0 di C. Dari 0 kita akan baca dari sini hingga sini. Jadi panjang dia ialah memang 3 cm. Jadi kamu boleh tulis dekat sini, maksudnya kamu punya anggaran tepat. 3 cm. Seterusnya, panjang anggaran kat sini, katakanlah yang ni 3 cm, yang ni mesti lebih dari 3 cm. Katakanlah sini 5 cm agak-agak. Panjang sebenar, kamu boleh ambil pembaris dan ukur panjang tersebut. Ambil pembaris dan ukur panjang tersebut. Jadi betulkan kedudukan bermula dari 0, X hingga Y. Jadi kita lihat dekat sini kurang dari 6, mungkin 5.9. Jadi dekat sini kamu boleh tulis 5.9 cm. Jadi kamu kena ukur bergantung pada kamu punya kertas. Alright. Seterusnya, anggarkan setiap saiz sudut yang berikut. Sebenarnya ukur panjang sudut itu dengan menggunakan protektor. Jadi
saiz sudut anggaran. Okey, kita lihat saiz dekat sini. Memandangkan garisan ni tak sampai, garisan ni bukan tegak, jadi kita tahu anggaran kurang daripada 90. Katakan 80. Okey, untuk saiz sudut yang sebenar, kamu boleh ambil protektor. Boleh ambil protektor dan ukur, ataupun jangka sudut dan ukur. Ambil jangka sudut, letakkan di tengah-tengah antara dua garis tu, kira dari 0 hingga ke sini. Okey, kira dari 0, ambil skala yang di dalam 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Okey, gariskan di sini. Jadi sini sudut je, jangan baca yang di luar, baca yang di dalam, sebab kita bermula dari 0 di sebelah kiri. Jadi sudutnya ialah 70. Kalau tengah-tengah ni 5, dia lebih sikit, 76. Jadi kamu tulis dekat sini anggaran 76. Saiz sudut sebenar ialah 76. Seterusnya kita ukur yang belah kanan pula, nombor 2, saiz sudut anggaran. Memandangkan dia lebih dari, sedangkan nombor 2 ni dia lebih dari 90, jadi kita anggarkan dalam 120 macam tu. Okey, saiz sudut anggaran. Jadi untuk yang sebenar, kita ambil protektor, kita letakkan di garisan yang mendatar. Pastikan 0 betul-betul di atas garisan. Jadi dari sini kita ukur sehingga sini. Jadi nampaknya anggaran kita tepat sekali, iaitu tidak tepat, dekat sini ialah 160, 0 hingga 160, lebih sikit. Okey, jadi saiz sudut yang sebenar ialah 160.